Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM. Bahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa, KSU, Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang berusaha Encik Muhammad Fauzi, Muhammad Saleh, Ketua Unit Integriti KKD, merangkap penyelaras induk program sambutan Hari Integriti 2023. Pegawai-pegawai kanan kementerian, ketua-ketua jabatan dan agensi, tuan-tuan puan-puan, sama ada yang hadir secara fizikal maupun secara online. Keningau FM ke dengar ke? Nampak macam tidur tu tak? Okey. Hidup. Baik. KKD bernama Perlis. Ni saya test ni. Japan Kelantan ada Ada nampak tu, okey. Okey. Tuan-tuan dan puan, saya ingat lagi waktu saya mula menggalas tanggungjawab, memegang amanah, menjaga kementerian ini, dan antara ucapan awal saya di sini dalam satu perhimpunan bulanan ialah sekiranya saya ada melakukan apa-apa perkara yang perlu ditegur ataupun dinasihat, saya pohon nasihat dan panduan daripada semua. Kedua, saya juga memperingatkan diri saya sendiri bahawa tugas ini adalah satu amanah. Saya bukan suka-suka nak pegang jawatan ini. Dia jawatan yang sangat berat dan dosanya besar kalau salah. Di akhirat nanti Allah SWT akan tanya, Fahmi, waktu kamu jadi menteri, apa yang kamu buat? Dan saya, benda ni sangat dekat di hati saya. Tan Sri, mak ayah saya dulu pejabat awam. Ayah saya dulu jaga Felda sebelum FGV, Felda. Ayah saya, waktu dia berkhidmat sebagai, dipanggil DG Felda, pengarah besar Felda. Dia orang nombor satu selepas chairman Felda waktu itu, sekarang Tan Sri Raja Alias. Mereka berjaya kurangkan semua hutang piutang Felda, pinjaman daripada tahun 1960-an. Sebanyak 6 bilion ringgit pada waktu itu telah dilangsaikan, dibayar sepenuhnya 10 tahun lebih awal. Dan oleh kerana ayah saya waktu itu bersama dengan Tan Sri Raja Alias berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan tata kelola dari segi governance dan perkara-perkara seperti itu berjalan dengan baik, maka Felda ada simpanan 6 bilion ringgit cash. 6 bilion ringgit cash waktu ayah saya berkhidmat. Tapi kita lihat apa berlaku bila diurus dengan kurang baik, berlaku pelbagai isu ataupun masalah, akhirnya keadaannya seperti yang kita saksikan. Kita tak mahu perkara seperti itu berulang. Tapi ada beberapa perkara dari segi tokoh, saya banyak belajar daripada mak ayah saya. Walaupun mereka jarang berada di rumah, saya dan adik dan abang, kita, bagi tuan-tuan perempuan yang merupakan pejabat awam, tahulah, fahamlah, tak selalu dengan family. Jadi bila saya jumpa ayah saya pun, dia sangat strict. Ayah saya, kalau saya nak beli mainan, nak beli toys, dia tak bagi. Tapi kalau beli buku, itulah yang paling cepat. Dia akan setuju untuk beli buku. Itu yang paling. Dan kalau beli mainan, katalah RM100 tak boleh. Kalau buku RM200 boleh. Itulah ayah saya. Dan ayah saya, kalau tuan-tuan puan-puan tengok, saya sepanjang saya berkhidmat, saya hanya pakai baju putih je. Baju putih, kecuali saya pakai baju korporat. Ayah saya, waktu dia ingatkan saya, dia mula pergi ke, dia asal dari Kuala Pilah. Kuala Pilah. Datang daripada keluarga yang sederhana. Arwah atuk saya dulu guru besar sekolah. Tapi dia dapat peluang untuk belajar di Universiti Melaya. Abang ayah saya dulu pernah berkhidmat sebagai adun di Senaling. Adun Senaling dulu, tahun 96, 99. Waktu abang kepada ayah saya pergi ke Universiti Melaya, arwah atuk saya belikan dia motosikal. Tapi waktu ayah saya masuk ke Universiti Melaya, arwah atuk saya bagikan dia jam. Jadi ditanyalah, kenapa abang aku dapat motor, aku tak dapat? Dapat jam. Tapi jam yang ayah saya dapat sebagai hadiah tu sampai ke hari ini dia simpan. Tapi sepanjang dia belajar, memang hidup, dia belajar kat First College, dia duduk kat First College. Tapi lepas pada tu, etika
kerjanya, dia hanya pakai baju putih, tapi apa dia buat? Dia potong label. Dia tak nak orang tahu dia pakai baju jenis apa. Jadi orang cubalah dia dan bila saya tengok balik mak ayah saya, mak saya dulu PTD, last posting dia ketua pengarah Bahayu. Dua-dua mak dengan ayah saya sampai ke hari ini tak ada masuk bot apa-apa, tak ada, hidup sederhana. Mak saya bawa kereta sederhana, ayah saya adalah motor second hand, ya. Tapi mereka mungkin susulan kepada MCS, Malayan Civil Service, the gold standard of perkhidmatan awam. Jadi saya pun faham konsep perkhidmatan awam ni daripada mak ayah saya. Mereka mendidik saya. Dan saya ingat mak ayah saya kita tak pernah ada holiday luar negara ataupun ya selalu sangat apa ke. Waktu ayah saya berkhidmat, satu kali je dia pernah bawa kami keluar negara. Satu kali je sepanjang-panjang dia berkhidmat. Selain dari itu tak ada. Saya bukan nak kata saya nak minta tuan-tuan puan-puan semua, sebab konteks dia sangat berbeza. Ada di kalangan kita mungkin keluarga yang okey sikit, ataupun spouse kita, suami isteri kita mungkin ada yang general ke, ya, Datin, ya. Jadi keadaan dia berbeza. Yang saya nak tegaskan, kita perlu bagi setiap dari diri kita punyai sedikit role model, dan saya lihat mak ayah saya sebagai role model. Tapi masa yang sama, apa yang Tan Sri Azam sebutkan tadi itu betul. Perdana Menteri dalam beberapa mesyuarat kabinet menegaskan bahawa sekiranya ada di kalangan ahli-ahli jemaah menteri yang terlibat atau terpalit, he will defend no one. Yeah? And he wants action to be taken. He will defend none of us. Sangat serius. Dan saya ingat ada sekali ada satu media sosial, dia buat tomahan, dia buat fitnah. Dia kata pegawai Fahmi Fadil telah direhatkan kerana terlibat dalam rasuah. Saya kata sejak bila pula staf saya terlibat dalam apa-apa? Saya tengok semua masih bekerja. Jadi saya minta SPRM, tolong cek, ada tak di kalangan staf saya siapa-siapa yang buat apa-apa yang tak patut. Jadi waktu itu kita tengok, jadi itu adalah satu fitnah dan kita buat laporan polis. Ya, maka kepada saya, buat saya, isu integriti ini adalah sangat-sangat penting. Jadi saya harap tuan-tuan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tan sri, kita selalu berpegang kepada perkara ini. Jawatan kita adalah amanah, kita tak pegang jawatan ini selama-lamanya, dia untuk seketika. Tapi saya juga tertarik dengan apa yang Tan Sri Azam sebutkan tadi. Kita dalam KKD sebenarnya berada dalam kedudukan yang paling baik untuk membantu meningkatkan efisiensi untuk pejabat awam. Sebenarnya. Kenapa? Kita ada agensi bernama MDEC. Dalam MDEC kita ada macam-macam startup, macam-macam syarikat yang banyak membantu. Malah bersama dengan DNB, kita mempelopori isu pelaksanaan rangkaian 5G yang mana harapannya adalah membantu syarikat-syarikat besar increase efficiency, reduce cost. Jadi mungkin apa yang disebut oleh Tan Sri Azam tadi juga kita perlu lihat sebagai satu cabaran yang wajar kita sahut. Apa yang boleh kita lakukan dalam kementerian, dalam proses-proses yang kita ada, terutama yang bersifat digital ataupun elektronik, yang boleh kita gunakan untuk kurangkan sedikit dari segi tempohnya ataupun kurangkan kosnya. Contoh paling mudah Puspal lah. Mana Puspal? Ada tak? Tak ada. Cik Mahathir? Tak ada. Tak apa. Dia tengah uruskan konsert. Ya. Tapi Puspal juga satu badan yang sedang menguruskan sistem dalaman. MDEC juga ada sistem dalaman. Finas juga ada sistem dalaman. Jadi semua sistem-sistem ini perlu kita teliti supaya efficiencies. With these efficiencies then we can have savings, ya, and reduce cost. Dan insya-Allah dengan ada sedikit penambahbaikan kepada aspek tata kelola ini, saya harap
ia juga akan dapat mengurangkan perkara-perkara yang tak patut berlaku. Saya kalau boleh, saya tak naklah kita ada satu keadaan Tan Sri Azam terpaksa datang dengan pasukan. Tapi kalau perlu, please come. If you must, come. That's why, tuan-tuan puan-puan, saya nak maklumkan, sebenarnya ada satu ketika saya tanya, kita ada tak pegawai integriti? At one point, kita tak ada. Jadi saya minta. Jadi Cik Fauzi datang bulan 7. Dari awal. Baik. Assistant ya. Jadi ada pejawatan yang tak lengkap. Jadi kita minta untuk dilengkapkan ya. Jadi saya harap dengan adanya Tan Sri Azam KP SPRM pada hari ini menegaskan bahawa bagi KKD kita lihat isu integriti, lawan rasuah, it is at the core of what we believe. Ya, dia adalah pasak ataupun tiang seri kepada segala usaha kita. Kerana tuan-tuan puan-puan, realitinya banyak daripada projek-projek yang kita usahakan ni nilai dia besar-besar. Kan Datuk KSU ya? Jumlahnya besar-besar. Ini yang sedikit kadang-kadang merisaukan. Lagi besarlah cabaran kepada iman kita. Dan saya percaya semua daripada staf dalam KKD semua mengidamkan integriti yang tidak boleh dipersoal. Dan saya percaya kita akan usaha yang terbaik untuk elak daripada sebarang tomahan ataupun fitnah. Kepada staf termasuk yang menonton secara online, sekiranya ada di kalangan anda ada sebarang maklumat yang anda rasa perlu menteri tahu, sampaikan. Tapi saya nak tegaskan, saya tak layan surat layang. Tapi sampaikan supaya sekiranya perlu kita akan ambil tindakan. Saya bagi contoh, ni saya maklumkan dengan ada KP SPRM di sini, ada seorang memanjangkan maklumat mengenai sesuatu perkara yang berlaku dalam Finas. Ya, maka saya minta chairman teliti perkara ini, sekiranya perlu internal audit, sekiranya lebih ada keperluan kita buat external audit. Kalau maklumat yang disampaikan itu actionable, boleh kita ambil tindakan, kita ambil tindakan. Tapi we should not, dalam keadaan yang kita sedang usahakan membina sebuah negara yang lebih baik ini, we should not have a business as usual approach. Tapi jangan pula ada business unusual. Jadi kita ikut peraturan, kita ikut landasan undang-undang. Tapi sekiranya ada maklumat yang perlu disampaikan, boleh sampaikan. InsyaAllah saya memberi komitmen kepada semua di hadapan KP SPRM di sini. Kita akan usaha untuk sekiranya perlu diperbetul apa-apa, kita akan betulkan. Jadi akhir sekali saya nak sentuh sikitlah. Saya pernah ditegur oleh seorang kawan. Ini saya dah cerita dah perkara ni, tapi since Tan Sri Azam dekat sini, saya ceritakan juga sikit. Ada seorang kawan saya, dia seorang menteri. Dia tanya, Fahmi, kamu dah jadi menteri, ya? Tak boleh ke kamu pakai jam yang level menteri sikit? Apa maksudnya? Boleh tak jangan pakai jam Casio? Kata, alamak. Jadi jawapan saya senang. Casio ni dia mengingatkan saya tentang asal usul saya, where I come from, supaya saya tak lupa daratan, saya tak lupa. Itulah latar belakang saya. Ya. Kedua, Casio, jam Casio ni adalah jam digital. Saya menteri digital, jadi saya kenalah support. Jadi jadi alhamdulillah setakat ini sekiranya ada sesiapa yang datang jumpa saya dan dia bawa apa-apa hadiah, sebaik mungkin sebelum dia datang tu kita dah maklumkan, saya tak terima. Tapi kalau dia datang, kadang-kadang kita ada orang dari luar, ya, dia pun tak tahu kan, dia datang bawa, biasanya saya akan masukkan dalam pool. Dan bila kita ada majlis dan siapa yang dapat tu dapatlah. Tapi yang saya nak jelaskan, I don't give anyone favors. Tapi itu jadi masalah. Ya, selalu orang datang jumpa saya, YB, RTM kan. Jadi saya kata saya tak terlibat.
ya. Dan saya tak nak terlibat. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk tegaskan bahawa saya datang dari keluarga pejabat awam, ya, dan latar belakang saya adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Dan hasrat saya adalah untuk dalam sedikit masa yang diberikan, lakukan yang terbaik. Sampaikan maklumat, selesaikan masalah 5G, ya, pastikan ekonomi digital itu menjadi satu pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Saya tak berharap nak jadi kaya, saya tak akan jadi kaya. Saya tengok bank account saya, Allah. Aduh, ya, tak akan jadi kaya. Dan saya tak berniat untuk jadi kaya. Apa yang Allah bagikan ni rezeki saya, jadi alhamdulillah. Jadi kepada semua, saya harap, ya, kita dapat tekadkan bukan hanya perpaduan tapi sikap dan rasa cinta kita terhadap idea integriti itu. Dan dari situ saya percaya hasil kerja kita akan menjadi, orang kata, buah mulut, ya, kepada semua, insya-Allah. Ya, be proud, be full of integrity. InsyaAllah kita akan berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.